Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera. Baik, hari ini saya nak buat kelas pendidikan seni visual tingkatan 4, khusus untuk kelas 4RC dan 4RV. 4RC dan 4SV. Jadi selamat menonton kepada pelajar-pelajar 4RC dan 4SV. Baik, tajuk hari ini ialah tajuk yang kedua, iaitu seni lukisan. Baik, kita terus pergi kepada objektif pembelajaran hari ini. Apa yang perlu kamu tahu dalam kelas PDPR hari ini? Okey. Murid boleh menjelaskan seni lukisan barat mengikut abad pilihan dari aspek yang pertama, aliran dan gaya. Kedua, pelukis dan karya. Aliran dan gaya, pelukis dan karya. Ini saja. Simple, pendek saja kita punya objektif. Okay, baik, kita terus pergi kepada isi tajuk kita. Persepsi seni. Perkembangan pesat seni lukisan di barat dari abad ke-14 hingga abad ke-19 telah mewujudkan pelbagai aliran dan gaya dalam bidang ini. Perkembangan ini juga telah melahirkan pelukis-pelukis terkenal dengan karya yang hebat. Berikut adalah antara aliran, gaya dan pelukis dan karya yang merangkumi zaman Renaissance, Barok, Rokoko, Neoklasisme, Romantisme, Naturalism, Realism dan Impressionism. Kalau bahasa Melayunya, Neoklasisme, Romantisme, Naturalisme, Realisme dan Impressionisme. Seni lukisan barat mengikut abad pilihan dari aspek aliran, gaya, pelukis dan karya. Ini kita nak tengok ni, 4 aspek: aliran, gaya, pelukis dan karya. Okey, bermula zaman Renaissance. Dikenali zaman Renaissance iaitu sekitar tahun 1350. Apa itu zaman Renaissance? Okey, istilah Renaissance bermaksud kelahiran semula, iaitu mengembalikan kegemilangan zaman klasik terutama dalam bidang seni. Aliran Renaissance ini bermula di Florence, Itali pada abad ke-14 dan berakhir pada abad ke-17. Kebanyakan karya lukisan yang dihasilkan menggunakan media pen, dakwat, kapur arang dan pastel atau gabungan brus dan dengan pen. Pelukis-pelukis terkenal aliran ini ialah Raphael, Titian, Gigio Vasari, Masaccio, Giotto, Sandro Botticelli, Michelangelo, Buonarroti. Susah nak sebut nama orang Itali. Okey. Pelbagai teknik digunakan dalam penghasilan karya aliran ini seperti garisan selari, hatching, silang pangkah, cross hatching dan gosokan. Okay. Pelukis menggunakan satah yang jelas pada latar belakang dan garisan menegak. Setiap figura diletakkan secara berasingan dengan menggunakan komposisi yang bersifat dinamik. Kebanyakan karya aliran ini menggambarkan potret dan figura manusia serta latar belakang berbentuk realistik. Tema yang menjadi pilihan ialah keagamaan, mitologi dan sejarah. Okey. Ringkasannya kat sini, zaman Renaissance ni dia bermula di mana? Florence, Itali. Bila mula Itali, pelukis-pelukis dia pun semua orang Itali lah. Lepas tu dia punya gaya. Sebab tadi kita nak tahu, apa yang kita nak tahu? Aliran, gaya, pelukis dan karya. Aliran ni merujuk kepada Renaissance tadi lah. Kemudian gaya tu merujuk kepada ni teknik digunakan dalam penghasilan karya aliran ini seperti garisan selari, hatching, silang pangkah, cross hatching dan gosokan. Okey, kemudian pelukis menggunakan satah yang jelas pada latar belakang dan garisan menegak. Setiap figura diletakkan secara berasingan menggunakan komposisi bersifat dinamik. Ini dia punya ciri-ciri gaya tadi. Gaya pelukis. Kebanyakan karya aliran ini menggambarkan potret dan figura manusia serta latar belakang berbentuk realistik. Ini pun dia punya gaya lah, realistik. Dia banyak fokus pada figura serta latar belakang berbentuk potret dan figura manusia. Tema yang menjadi pilihan ialah keagamaan, mitologi dan sejarah. Ini pun merujuk kepada gaya aliran ini, aliran Renaissance. Kemudian kita tengok pelukis. Siapa pelukis Renaissance? Saya dah sebut tadi lah. Ni kamu boleh baca sendiri lah dalam buku teks. Saya tak nak pergi satu-satu, nanti video ni jadi terlalu panjang.
Okey, cuma saya nak kamu tahu bila zaman Renaissance ni apa yang kamu tahu? Kamu kena tahu apa aliran tu. Aliran tu merujuk kepada nama zaman tu lah, Renaissance. Kemudian gaya dia uh, yang saya dah baca tadi, dia punya ciri-ciri penghasilan karya dia. Okey, dia guna media apa, teknik dia. Okey, kemudian dia punya subjek, lukisan dia, apa subjek yang menjadi fokus. Macam ni tadi, subjek dia ialah potret dan figura manusia, dan juga tema dia keagamaan, mitologi dan sejarah. Itu yang saya nak kamu tahu setiap zaman ni. Okey, kemudian lukis, saya dah baca tadi, dan karya dia ni. Ni kalau ni Raphael ni, karya dia Head of an Apostle, 1519, menggunakan media kapur hitam. Kemudian Giorgio Vasari, dia punya karya The Annunciation, 1545, menggunakan media pen, dawat, kapur dan wash. Warna teknik wash lah. Okay, teknik gosokan. Okey, baik. Seterusnya kita pergi pada aliran yang kedua, iaitu Barak. Bermula sekitar tahun 1600. Karya lukisan aliran Barak mempunyai hubungan rapat antara pelukis dengan hal benda yang dilukis. Hal benda atau potret menampilkan pengalaman dan membangkitkan emosi serta keterujaan pelukis. Pelukis-pelukis terkenal aliran ini ialah Peter Paul Rubens, Diego Velázquez, Rembrandt, Van Rijn, Francois Mansart, Artemisia Gentileschi, Ottavio Leoni dan Pietro da Cortona. Aliran tu, nama aliran Barak. Kemudian gaya dia merujuk kepada ni, hal benda, tema hal benda atau potret. Dia menampilkan pengalaman dan membangkitkan emosi serta kerujukan pelukis. Ini gaya dia. Kemudian lukisan aliran ni bentuk realistik, sama macam Renaissance tadi. Okey, dan berikan penekanan kepada bentuk semula jadi, jalinan, warna, cahaya serta ruang. Imej yang jelas dan dramatik. Realistik dia kan, mesti jelas dan dramatik. Jadi itu adalah ciri-ciri gaya lukisan zaman Barak. Lukis dia Peter Paul, karya dia Nicholas Rubens wearing a coral necklace. Nicholas ini maksudnya anak dia kot. Menggunakan media kapur hitam dan putih. Pasal Nicholas Rubens ni, dia Peter Paul Rubens. Diego Velázquez, karya dia Head of a Girl, 1618, media kapur. Rembrandt, Van Rijn, Old Man Reading a Book, 1628, pen dan dakwat, coklat dengan putih legap. Okey, seterusnya Rokoko. Aliran Rokoko muncul di Perancis pada awal abad ke-18. Saiz karya yang dihasilkan pada zaman ini lebih kecil. Pelukis-pelukis terkenal aliran ini ialah Francois Boucher, Louis Jean Francois, Legrini, Thomas Gainsborough, Anthony Watteau. Ni kamu boleh baca lah nanti ni, nak sebut ni terlihat lidah. Okey, baik. Kemudian ini pengkarya dia, pelukis dia. Kemudian dia punya aliran Rokoko, dia punya gaya dia, karya lukisan ini menggunakan unsur seni yang bertindih. Itu punya gaya. Penekanan dibuat untuk menyeimbangkan antara bentuk, garisan, jalinan dan cahaya dan warna. Media yang digunakan ialah seperti pastel, kapur dan arang. Ni media, ini merujuk kepada gaya lah. Dia punya ciri-ciri aliran tu, daripada media dia, teknik dia. Teknik masih lagi menggunakan teknik yang digunakan pula ialah garisan selari, hatching, sirampang, hatching dan gosokan. Sama macam Renaissance tadi. Okey.
Kemudian tema dia, tema yang digunakan lebih ringan berbanding dengan aliran sebelumnya. Lukisan potret pemandangan kehidupan harian khususnya berkaitan golongan bangsawan menjadi tumpuan pelukis pada era ini. Okey. Ni dia punya lukis. Ni gambar pelukis lah. Ini karya dia. Okey, Princess Boucher Young Country Girl Dancing 1765 hingga 1770 menggunakan media kapur hitam, merah dan putih. Jadi kamu boleh baca sendiri. Saya tak nak baca sampai habis nanti jadi panjang video ni. Cuma saya nak beritahu kamu, bila kamu membaca, kamu kena tahu apa poin isi penting yang kamu kena tahu dalam pembacaan kamu tu, apa maklumat yang patutnya kamu ambil tahu. Jadi saya ulang balik, dia merujuk kepada dia dah sebut tadi, seni lukisan barat mengikut abad pilihan dari aspek pertama aliran. Aliran kita sebut, aliran ni nama zaman tu, aliran Renaissance. Kemudian gaya dia, ada dinyatakan dalam tu. Cari gaya tu, termasuklah dia punya tema dia, media yang digunakan, teknik penghasilan dia, ni karya tu. Okey. Kemudian pelukis, apa pelukis tu, biodata sikit, biodata ringkas tentang pelukis tu, dan satu karya pelukis tersebut. Bila kamu tahu apa yang kamu baca tu, apa yang perlu kamu take note, jadi maka terjawablah kita punya objektif ni, dapat menjelaskan seni lukisan barat mengikut abad pilihan dari aspek aliran dan gaya, pelukis dan karya. Okey. Jadi bila kamu baca seterusnya nanti, cari 4 ni. Okey. Bila saya tanya aliran yang terawal, apa dia? Jawapan dia Renaissance. Kemudian apa gaya karya-karya di zaman Renaissance? Gaya-gaya dia ada menggunakan teknik sekian-sekian, dia guna tema sekian-sekian, menggunakan media sekian-sekian. Okey, itu yang kamu perlu tahu. Jadi kamu boleh baca sendiri. Cuma saya nak kamu nampak, bila kamu baca, kamu kena tahu apa yang poin penting yang kamu perlu catat, perlu tahu dalam pembacaan kamu. Untuk kamu perlu tahu itu, kamu perlu tahu objektif dia. Jadi bila kamu tahu objektif, maka selesai dah. Okey, baik. Saya ingat itu saja kelas kita hari ini. Jadi insyaAllah nanti saya sambung lagi pada kelas akan datang. Kelas akan datang, saya ingat saya masih lagi membicarakan tentang tajuk yang kedua ni lah. Okey, setiap aliran ni. Okey, buat masa ni tugas kamu hanyalah baca saja dahulu. Kelas akan datang, di video akan datang, saya akan bagi tugasan lukisan, tugasan melukis, buat lakaran sajalah, lakaran mudah untuk sebagai latihan tangan kita lah. Melukis ni dia kena praktis. Untuk dapat kemahiran lukis tu dia kena praktis. Okey, baik, setakat sini saja. Terima kasih dan insyaAllah kita jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.